Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis Kediri 3.2F pada muka surat 87 hingga 88. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Kadar bayaran letak kereta dalam Hotel Cahaya dihitung mengikut kadar berikut. Pada 1 jam pertama atau sebahagian daripadanya, bayaran adalah RM6. Pada setiap jam berikutnya hingga jam ke-6, bayaran adalah RM5. Setiap jam yang seterusnya, bayaran adalah RM3. Zamuddin meletakkan keretanya dari jam 7.50 untuk menghadiri kursus di Hotel Cahaya. Selepas kursusnya, Zamuddin mengambil keretanya pada jam 17.25. Hitung secara deduktif jumlah bayaran yang Zamuddin perlu bayar sebelum keluar dari tempat letak kereta. Jadi kita tolak masa dia untuk dapatkan jumlah jam. Untuk ini, 5 ini apabila ditolak dengan sifar, jawapan dia adalah 5. 2 tak dapat tolak dengan 5, kita pinjam dari jam sebelah. Jadi ini kan menjadi 6. 1 jam ada 60 minit, pindah ke sebelah jadi 60. Jadi 6 tambah 2 tolak dengan 5, kita akan dapat jawapan dia 3. Untuk sebelah ini 16 tolak 7 akan dapat 9. So jumlah jam dia adalah 9 jam 35 minit. Dengan ini kita boleh pisahkan dia kepada jam yang pertama, jam kedua hingga jam ke-6, dan yang ini adalah bakinya. Dengan itu kita isi dalam jadual. So 1 jam pertama ada 1 jam. Kita darab dengan bayarannya RM6. So ini akan sama dengan RM6. Untuk setiap jam yang berikutnya hingga jam ke-6, 2 hingga 6, jumlah jam yang ada di sini adalah 5 jam. 5 jam darab dengan bayarannya untuk sejam adalah 5. Jadi bahagian ini bayarannya akan menjadi 25. Untuk setiap jam yang seterusnya, iaitu bahagian baki ini, sebenarnya baki di sini adalah 3 jam 35 minit. Tetapi 35 minit ini akan dibuntakan menjadi 1 jam, so dia akan menjadi 4 jam. Jadi untuk baki ini adalah 4 jam, darab dengan RM3 sejam, akan menjadi RM12. Oleh itu jumlah bayarannya ialah 1 jam darab dengan RM6 tambah dengan 5 jam darab dengan RM5 tambah dengan 4 jam darab dengan RM3, iaitu sama dengan RM43. Soalan 2. Jumlah penduduk di Taman Gembira mengikut formula GT sama dengan 250 darab T kuasa 2 tambah T tambah 100 dengan keadaan T ialah bilangan tahun. Diberi jumlah penduduk di Taman Gembira pada 1 Januari 2012 ialah 25,000 orang. A. Buat kesimpulan secara deduktif mengenai jumlah penduduk Taman Gembira pada 31 Disember 2016. Ini adalah fungsi yang diberikan dalam soalan. So, pada 1 Januari 2012, itu adalah G sifar. Kita gantikan dengan sifar, so jawapan dia akan sama dengan 25,000 orang. Pada 1 Januari 2013, itu adalah G1, iaitu tahun pertama. Jawapan dia adalah 25,500. Demikianlah sehingga ke 1 Januari 2016, itu adalah tahun keempat, G4. So, jawapan dia adalah 30,000. Tetapi soalan minta kita cari pada 31 Disember 2016. Itu sudah melalui 1 tahun. Maka sebenarnya itu adalah tahun ke-5. Kita gantikan T itu dengan 5. Maka jawapan ini adalah 32,500 orang. Sebenarnya, langkah yang terakhir inilah langkah penyelesaian untuk soalan ini. Soalan B. Pada tahun keberapakah penduduk Taman Gembira akan mencapai 77,500 orang?
Soalan minta kita cari apakah nilai T diberi bahawa GT adalah 77.500. Jadi kita gantikan GT dengan fungsi sebelah kanannya. Oleh itu, kita bagikan kedua belah ini dengan 250. Kita akan dapat jawapan 310. 310 ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi hasil tolak, so jawapan dia adalah negatif 210. Kemudian kita buat kaedah pemfaktoran. So kita akan dapat dua faktor ini. Lepas tu kita dapat dua jawapan, T sama dengan negatif 15, ini akan diabaikan. Lepas itu, jawapan yang kita nak sebenarnya adalah T sama dengan 14. Oleh itu, jawapan dia adalah tahun ke-14. Soalan 3. Bilangan kelahiran bayi di sebuah negara pada tahun 2014 ialah 536.100 orang. Bilangan kelahiran bayi dari tahun 2015 hingga tahun 2017 di negara tersebut membentuk satu pola seperti yang berikut. Pada tahun 2014, 536.100 orang. Tahun 2015, 521.100. 2016, 506.100. 2017, 491.100. Soalan A. Bina rumus berdasarkan pola bilangan kelahiran bayi. Jadi kita kena tukarkan data dalam jadual ini, pola ini, dalam bentuk operasi tertentu. Jadi, 536.100 ini boleh diungkapkan menjadi 536.100 tolak dengan 15.000 darab dengan sifar pada tahun 2014. Untuk yang kedua, 521.100 ini kita ungkapkan menjadi 536.100 tolak dengan 15.000 darab dengan 1. Demikianlah sehingga ke tahun 2017. So, untuk ini kita nampak bahawa operasi di sebelah kanan ini membentuk satu pola, iaitu 536.100 ini kita kekalkan sebab ia adalah pembalar. Termasuk tanda negatif ni tolak dengan 15.000 ini juga dikekalkan sebab ia adalah pembalar. Tapi untuk barisan ini, sebab ia berubah, maka kita gantikan dengan huruf kecil N. Di mana N ini bermula dengan sifar, iaitu sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Soalan B. Sekiranya bilangan kelahiran bayi dalam negara tersebut mengikut pola seperti di atas bagi 5 tahun yang seterusnya, anggarkan bilangan bayi yang dilahirkan pada tahun 2021. Untuk ini, kita kena ambil tahun 2021 tolak dengan 2014. Jadi, ia akan sama dengan 7 tahun. Lihat balik pola di A ini. Sebenarnya, N ini adalah sama dengan sifar, seperti yang telah diterangkan tadi. Yang ini adalah 1, 2, 3. Apabila ia sampai kepada 2021, itu adalah tahun ke-7. Maka, kita gantikan 7 ke dalam rumus yang kita dapat di A tadi. Maka 536.100 tolak dengan 15.000 darab dengan 7. Maka jawapannya adalah 431.100 orang. Soalan 4. Raja berikut merupakan segitiga bersudut tegak. Lengkapkan jadual berikut. Untuk dapatkan nilai sin 60 darjah, kita rujuk sudut 60 darjah dan nisbah bagi sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus, yaitu Y bahagi dengan Z. Untuk cos 30 darjah adalah sudut sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus, yaitu Y per Z juga. Segitiga yang kedua, sin 40 darjah. Kita rujuk 40 darjah. Sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus, yaitu P per R. Cos 50 darjah.
Cos ialah bersebelahan bahagi dengan hipotenus. P per R juga. Untuk segitiga yang ketiga, sin 20 darjah. Kita rujuk 20 darjah, maka sin bertentangan bahagi dengan hipotenus. A per C. Cos 70 darjah bersebelahan bahagi dengan hipotenus, yaitu A per C juga. Soalan B. Perhatikan hubungan antara sudut dengan nisbah fungsi sinus dan kosinus bagi setiap pasangan sudut di atas. Bina satu kesimpulan secara induktif bagi hubungan antara fungsi sin theta dengan fungsi cos 90 darjah tolak theta. Perhatikan hubungan dia. Daripada jawapan A di sini, kita dapati nilai bagi sin 60 darjah akan sama dengan cos 30 darjah. Begitu juga dengan segitiga yang kedua dengan ketiga. Nilai sin dengan cos mereka ini adalah sama. Oleh itu, saya salin semula nilai-nilai tersebut di soalan B di sini, di mana sin 60 darjah akan sama dengan cos 30 darjah, dan seterusnya untuk dua segitiga yang lain. Lepas itu, yang ini, kita boleh ungkapkan cos 30 darjah ini sebagai cos 90 darjah tolak dengan 60 darjah. Yaitu kita akan dapat 30 ini. Begitu juga dengan cos yang kedua ini, boleh diungkapkan sebagai 90 darjah tolak dengan 40 darjah. Dan yang ketiga ini juga boleh diungkapkan sebagai cos 90 darjah tolak dengan 20 darjah. Bila kita gantikan semua ini sebagai theta dan juga bahagian sini, maka kita akan dapat hubungannya, yaitu sin theta sebenarnya akan sama dengan cos 90 darjah tolak dengan theta. Inilah jawapannya. Soalan C. Diberi sin 80 darjah sama dengan sifar pukulan 9848. Berdasarkan kesimpulan induktif daripada soalan B di atas, nyatakan nilai cos 10 darjah. So, diberi dalam soalan bahwa sin 80 darjah akan sama dengan sifar pukulan 9848. Dan ini yang kita dapat daripada soalan B tadi, kesimpulan umum. Di sini soalan dah memberikan kita nilai theta itu adalah sama dengan 80 darjah. Jadi kita gantikan theta sebagai 80 darjah. Oleh itu, kita akan dapat cos 10 darjah. Dan cos 10 darjah ini akan sama dengan sin 80. Sin 80 tadi adalah sifar pukulan 9848. Oleh itu, jawapan akhir dia cos 10 darjah akan sama dengan sifar pukulan 9848. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.